bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel terkini, sahabat-sahabat semua. Anak Tok Guru Allahyarham Tok Guru Nik Aziz, yaitu Ustaz Nik Omar ya, hadir dalam satu ceramah dengan tenang. Beliau memberikan pencerahan ya dengan mantap yang terbaik sekali, sahabat-sahabat semua, bahwa selama ini kita boleh mengetahui ya, selepas mendengar sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh lebay-lebay daripada parti PAS hari ini adalah satu yang menyesatkan, sahabat semua. Seperti yang dikatakan oleh Muhyiddin Yassin bahwa PAS ini adalah parti ajaran sesat. Jadi dengan mendengar ini, sahabat semua, ya, kita boleh memberi satu gambaran bahawa apa yang diungkapkan, direncanakan, dalil-dalil daripada lebay-lebay PAS ini memang tidak boleh diterima pakai. Jadi menarik untuk kita dengar bersama kongsian ataupun pidato daripada Ustaz Nik Omar ini. Memang padu, memang terbaik. Jadi tanpa buang masa, sahabat semua, semua kita bersama-sama untuk mendengar ucapan ini. Dengan Bismillah, kita dengar. walhamdulillah, wassalamun ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu rokok, hendaklah kamu sujud, hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Allah, hendaklah kamu sentiasa melakukan kebaikan semasa kamu hidup atas dunia ini. Semoga kamu memperoleh kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan inayah dan rahmat daripada Allah kita dapat berkumpul pada malam ini untuk sama-sama kita mendengar penerangan daripada pimpinan kita berkaitan dengan persiapan kita untuk berdepan dengan pilihan raya negeri, khususnya di Selangor ini. Dia jadi susah sikit kita nak ceramah, jadi penceramah akhir ni. Habis licin poin-poin, orang kecek belakang. Dia boleh faham ke tak? Dia start daripada pengurusi majlis lagi. Dia ada poin-poin dia cerita. Dan sebenarnya walaupun ini sebuah padamu, ini kali pertama kita bersama dengan pimpinan dan penyokong-penyokong UMNO, tapi amba rasa maknanya benda tu tidak pelik. Tidak ada kalau kita sebut sekelumit kebencian ataupun permusuhan, kita rasa tidak ada, sebab Islam tidak ajar macam tu. Kebencian bukan mari daripada Islam. Kebencian mari daripada sifat tabiat manusia, walaupun dia mengaku dia seorang Islam. Permusuhan tidak diajar oleh Islam. Walaupun mungkin orang mengaku Islam, dia suka bermusuh bagi yang tidak sependapat dengan dia. Dan alhamdulillah, hamba duk perhati didikan almarhum Ayah Datuk Guru pun dia tidak ajar kebencian dan permusuhan, termasuk terhadap musuh politik dia. Kita tahu pada masa tu. Jadi Tok Guru dia tidak benci batai tubuh orang UMNO tu. Hak dia tak setuju adalah dasar pada masa tu. Jadi apabila kita bersama, sebab dalam politik ni dia bukan statik, dia bergerak, dia dinamik. Jadi mana orang boleh jangka 3-4 tahun dulu, hatta 5 tahun, 10 tahun dulu, Kerajaan Barisan Nasional akan jatuh. Ada di sudut politik. Kita rasa agak sukar, hampir mustahil. Tapi benda tu berlaku kerana dia bergerak.
Dia dinamik. Allah Ta'ala buat dunia ni dia bergerak semua. Jadi pengurusi pun sebut. Dan kalau kita tengok sekarang ni, alhamdulillah, sebelum tertubuhnya kerajaan perpaduan ni, kita tengok betapa peranan institusi diraja tu, maknanya nampak. Ditambah pula dengan agung kita, walaupun nampak steady biasa, tapi maknanya matang sebenarnya, penuh dengan hikmah. Dan ertinya bagi sesebuah negara, termasuk negara kita, semua dia berlandah kepada peraturan, dia berlandah kepada undang-undang, dia berlandah kepada perlembagaan. Jadi kalau kita nak risau, takut orang Melayu ni terancam di negara kita, apa yang perlu risau? UMNO bersama kita. Betul tak? Kan UMNO kan perjuangan demi bangsa, demi Melayu. Sekarang ni berjuang bangsa Melayu bersama dengan kita. Jadi apa perlu kita takut? Orang hok kuat nak perjuangkan bangsa Melayu ni bersama dengan kita. Jadi tak perlu kita takut. Boleh ke macam tu huraya? Apatah lagi kita sekarang ni bukan bermaksud kita hanya nak fokus kepada satu bangsa saja. Islam ajar sebagaimana hadis tadi, afsyus salam, sebarkan salam ni maknanya perdamaian. Dan Islam tu nama dia Islam sebab dia berkait dengan perdamaian. Dan disebut tadi, sebelum Nabi SAW sebut afsyus salam, dia tak sebut ayyuhal muslimin, ayyuhal muslim, wahai orang Islam. Tidak, ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi apabila sebut manusia, kat tak kira warna kulit, putih ke, gelap ke, biru ke, kuning ke, semua sekali. Hatta agama pegangan hidup masing-masing pun, kita sebagai orang Islam ni kena sebarkan salam. Itu contoh. Itu yang pertama, hak yang disebut oleh pengerusi majlis kita. Yang kedua, pimpinan muda kita, nama rangkap Wawi, Anwar jumpa dia mula-mula 2018 masa pilihan raya di UIA. Jadi dia dah cerita secara asasnya apa itu tanggungjawab apabila terlibat dalam bidang politik. Kemudian bekas Esko dan sekarang ni ahli parlimen Ampang, mana secara panjang lebar. Jadi Ambo tak perlu setuh lah sebab dia setuh dah. Yang ketiga, calon kita ni. Kalau adik kakak ingat tentang peristiwa salah seorang adik Ambo ditahan di bawah Isa, Ustaz Ni Adli, dia yang ketiga. Ambo yang kedua, yang sulung kakak perempuan. Adik Ambo juga Ustaz Ni Abduh yang kelima. Jadi masa adik Ambo ditahan di tahanan Isa di Kemunting, lebih kurang 5 tahun lebih kurang, antara orang yang beri sokongan, walaupun kita tidak kenal, tidak ada hubungi waris-waris, tapi atas dasar rasa tanggungjawab nak menghubungkan silaturahim antara pimpinan aktivis masyarakat, Abu Urwah Syari yang hadir bersama isteri dia. Ini maknanya walaupun tidak ada hubungan, tapi dulu masa adik Ambo berada di penjara tanpa sebab, dan Tok Guru sebut kalau betul-betul anak Ambo bersalah, bawa dia ke mahkamah. Kalau dibuktikan sebab itu adalah satu kezaliman dalam Islam. Baik. Jadi sekarang ni yang masyhur dengan pejuang rakyat, orang yang memperjuangkan keadilan dalam pemerintahan sesebuah negara,
banyak buku yang ditulis dan dia memang masyhur. Dan sekarang ni dia mempertaruhkan anak dia. Tentulah darah perjuangan tu mengalir kepada anak dia. Jadi Amar Mari ni lebih turun awal-awal. Baca bismillah. Masuk tempat mengundi, pegang kala tangan kanan. Tawakkal ala Allah, tengok nombor 2. Pakah di Anfal Syari. Sesatlah hamba ya. Cuma mau nak hurah. Hamba putih ingat nak hurah, dia ada hurah dulu. Perkataan afsyus salam. Ini antara hadis ucapan awal Nabi selepas dia berhijrah ke Madinah. Antara ucapan dia, mula-mula sekali afsyus salam, maknanya sebarkan salam. Apa yang kita faham sebarkan salam? Dia boleh berlaku macam contohnya masa kita semaya kan? Masa Allahu Akbar. Sebab apa kita solat? Kita nak takbirkan rasa syukur kita di atas kepelbagaian nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Tidak ada bentuk ibadat, ubudiyah yang paling sempurna kecuali semaya. Sehingga Allah Ta'ala jemput khas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima anugerah ibadat ini, naik sampai ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi dalam semaya kita takbirkan. Apabila kita nak solat, fokus betul-betul ubudiyah kita kepada Allah SWT dengan Allahu Akbar. Tapi apabila kita nak selesai solat, kita tak sebut Allahu Akbar, tapi kita Assalamualaikum. Sebab apa? Ialah ulama dia kaji. Antaranya, masa kita semaya, kita nak interaksi, komunikasi kita, jiwa kita, tubuh. Jadi kita sebut Allahu Akbar. Apabila kita dah dapat bekalan itu dalam solat, setiap kali kita solat, kita nak cari bekalan. Kita nak cari kekuatan. Kita nak cari bantuan, perlindungan, bekalan takwa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pada tu kita akan berurusan dengan manusia. Jadi macam mana cara terbaik nak berurusan dengan manusia? Dengan assalam. Lepas tu assalamualaikum. Ke kanan dan ke kiri, semua sekali makhluk Allah yang ada di kanan kita, yang ada di kiri kita, depan kita, belakang, semua sekali dengan assalam. Jadi assalam ni sesama kita orang Islam dan juga kepada orang bukan Islam, hatta kepada non-Muslim. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala minta kita ihsan. Termasuk apabila Jibril mari ihsan ni digambarkan kita buat sesuatu yang paling baik, yang terbaik. Kalau kita beribadat khusus kepada Allah, ka'annaka tarah, seolah-olah kita melihat. Yang paling kurang tahap kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita yakin Allah Ta'ala sepenuhnya dan memerhati pergerakan kita setiap saat, setiap detik. Itu yang kita perlu faham dan hayati makna al-ihsan. Ahsanu taqwim, sebaik-baik ciptaan. Tak ada di kalangan kita yang merungut. Ada lagi sepatutnya Allah Ta'ala buat macam tu, buat macam ni, tak ada. Secara umum, sama ada yang Muslim hatta yang tidak Islam pun boleh menerima. Bahkan
Dia jaga penampilan dia supaya kekal menarik, kita panggil. Sempurna termasuk diri kita. Dan ihsan Allah Ta'ala, apabila dia cipta kita, dia cipta kemudahan asas yang semua kita manusia perlu. Sebab tu dia cipta semua sekali untuk keperluan kita manusia, untuk kita urus. Jadi padalah kalau Allah Ta'ala minta kita manusia buat ihsan dalam kehidupan. Bila dalam pilihan raya kita menampilkan calon yang terbaik, tujuan apa? Adalah tujuan supaya kita boleh beri ihsan. Itu ada dalam as-salam, makna dia afshus salam. Jadi dalam solat pun kita macam tu, dalam kehidupan kita, termasuk dalam sebuah negara, dia kena ada as-salam. Jadi perdamaian, bukan permusuhan, bukan pembencian. Macam mana kita boleh mengaku kita Muslim? Orang bagi salam, dia nak bagi salam tu kita nak bawa Islam, tapi kita bawa bersama kebencian dan permusuhan. Sebenarnya Islam tidak perlu kepada penganutnya yang mengamalkan dasar kalau orang tak nak terima Islam pun apa masalah? La ikraha fid din, gambaran perdamaian. Dia nak terima jadi masalah bukan pada yang tak nak terima sebab dia yang tangguh. Tapi masalahnya pada kita. Sejauh mana kita berusaha, kita berdakwah, kita berikhtiar, sama ada ucapan sehingga bukan Islam ni boleh menerima dengan baik betapa Islam ni adalah agama yang sejagat. Itu yang kita kena fikir. Itu maksud afshus salam. Dia berhijrah ke Madinah. Yang kedua dia sebut wa at'imut ta'am, beri makan. Beri makan ni sebagai gambaran. Sebaik-baik manusia siapa dia? Adakah sebaik-baik manusia adalah yang pakai baju Melayu? Kopiah. Kelantan panggil kopiah. Adakah sebaik-baik manusia hak pakai jubah? Kalaulah Islam ni sempit, adik kakak, dia akan tentukan sebaik-baik manusia adalah yang pakai kopiah. Jadi hak tak pakai kopiah gak tak baiklah. Islam tidak ajar macam tu. Contoh pemakaian warna macam mana pun, cuma asas dia menutup aurat. Itu Islam ajar. Hatta nak pakai sari pun tak apa adik kakak. Tapi yang penting jangan nampak pusat. Maknanya tutup aurat. Itu Islam. Yang paling beri manfaat kepada manusia. Beri manfaat ni luas macam-macam. Kalau sebuah negeri, kita nak urus sebuah negeri, dia tidak cukup fokus kita hanya boleh. Tapi kalau ada kuasa memanglah lebih kita boleh buat. Cuma asas dalam pengurusan, kalau kita nak ikut panduan daripada Nabi, sebab oleh Rasulullah SAW dengan beri makan. Sebab beri makan ni gambaran semua orang perlu pada makan. Bukan setakat kita manusia, kucing rumah kita. Apalah kita boleh fikir, kata kita boleh hidup mewah, kita makan tak habis,
Siapa kita mati kerana kih lebih makan, tapi jiran sebelah kita hidup dalam keadaan kelaparan. Kemudahan asas untuk rakyat, sama ada berkait dengan makan minum dia, kain pakai dia, dan rumah yang kita panggil tempat tinggal. Itu kemudahan asas. Ini yang diajar oleh Islam. Kita apabila kita masuk dalam pilihan raya, makna kita kerana negara kita ikut dasar demokrasi berparlimen 5 tahun sekali pilihan raya, kita masuk bukan kita nak menimbulkan, tetapi kita tonjolkan apa yang kita nak bawa pada rakyat. Manifesto yang kita sebut. Jadi kemudian selepas pada semua wakil rakyat beri kita serah sepenuh pada rakyat. Dan apabila rakyat buat keputusan, kita terima mandat rakyat itu. Jadi hak menang, dia tanggungjawab dia lebih besar untuk laksana tanggungjawab. Ada tugas dia. Hak kalah, mana tak boleh jadi kerajaan. Dia mesti ada calon-calon dia menang. Masuk dalam DUN, dia jadi pembangkang. Jadi dalam DUN tu, dia kerajaan buat hak comel, memang wajib dia kena sokong. Hak mana kerajaan buat tak comel, pada pandangan dia kena buktikan dengan bukti, dengan data hujah. Itu maksud dia. Jadi peranan dia tetap besar. Sama ada dia menang ataupun dia kalah. Jadi apabila kita kalah, kita kena terima hakikat dan kita kena terima mandat. Kena hormat mandat rakyat. Itu maksud antaranya wa'atimut ta'am. Dan kalau kita perhati adik kakak, negeri Selangor ni lah adalah antara negeri yang cukup beri perhatian kepada kemudahan asas rakyat. Sama ada bidang pendidikan, sama ada bidang kemudahan asas yang kita sebut. Start daripada mula dilahir lagi. Dah ada. Siapa ke, bahkan kita harap insya-Allah lepas pilihan raya ni, antara yang boleh masuk DUN negeri Selangor adalah YB Anfal, insya-Allah. Dan kita berkeyakinan sepenuh dia boleh beri khidmat yang terbaik khususnya untuk DUN Taman ini, DUN Templar. Dan dia boleh beri pandangan-pandangan idea yang bernas, antaranya untuk menentukan polisi yang baik untuk diuruskan di negeri Selangor ini. Seterusnya disebut wasilu al-arham. Ini Islam aja. Dan inilah antara ucapan yang diucap oleh Ja'far bin Abi Talib ketika mana dia berdepan dengan Najasyi. Disebut tadi ya. Maknanya nak sampai Islam pada kita ni bukan senang. Nabi SAW dan para sahabat terpaksa berhijrah, infak hampir keseluruhan harta benda dia. Sanggup dia berjihad, sanggup dia berdakwah. Antaranya sebahagian sahabat terpaksa hijrah ke Habasyah pada masa tu 1400 tahun lebih kurang. Bukan senang. Dan dua rombongan pertama ke Habasyah direstui oleh Nabi SAW kerana apa? Antara caranya kerana tekanan terlalu kuat daripada penduduk Quraisy pada masa tu. Jadi Nabi beri carangan supaya hijrah ke Habasyah lebih kurang 14 orang, lebih kurang rombongan pertama. Sebab apa Nabi pilih Habasyah? Sebab dia sebut antaranya kerana di situ ada pemerintah yang adil. Tengok. Nak ceritanya, apabila kita terlibat dalam politik, terlibat dalam pengurusan negeri dan negara, benda asas antaranya adalah keadilan. Melakukan keadilan kepada seluruh rakyat, tanpa mengira bangsa hatta agama sekalipun. Kalau dia dah jadi warga negara bagi sesuatu negara, kemudian ada rombongan kedua pula, lebih ramai, lebih kurang 90 orang lebih, 100 orang. Para sahabat yang berhijrah. Kita boleh fikir macam mana pada masa tu nak hijrah ke Habasyah. Tapi kalau demi perjuangan, demi akidah, demi nak sebar ini,
kepada seluruh umat manusia, maka berlakunya hijrah. Sebab pada tu baru hijrah ke Madinah. Apa yang Islam ajar? Daripada awal lagi adalah hendaklah kita beribadat pada Allah dan sama sekali tak boleh bersyirik pada Allah SWT. Dan antara ajaran asas pekat mula-mula lagi, silatul arham. Hubungan silatul rahim ni besar. Kita sesama satu taman, satu don, satu parlimen, satu negeri, satu negara, kita kena jaga hubungan silaturahim. Tak boleh sama sekali kita putuskan hubungan silaturahim. Orang yang putus rupiah ke, dia akan dilaknat oleh Allah SWT. Orang yang memutuskan hubungan silaturahim hanya berbeza di sudut pandangan politik. Sedangkan politik bukan berkait dengan masalah. Kalau parti itu, parti orang Islam, semua nak mempertahankan Islam. Dan kita yakin sepenuh dengan institusi raja kita, dengan perlembagaan yang ada pada kita. Lagipun yang bersama dengan kajian perpaduan sekarang ni, antara parti majoriti non-Muslim yang secara jelas hormat Islam sebagai agama persekutuan. Dia hormat bahasa Melayu sebagai bahasa resmi. Ia jadi masalah sebahagian kita orang Melayu pula tak percaya, tak guna bahasa Melayu. Walaupun memang semolek Amor tak boleh. Maknanya lemah kita. Ramai mana kita di kalangan orang Melayu boleh kuasai bahasa Cina? Amor tak boleh. Boleh ni hauma boleh lah. Sebab itu Tok Guru antara benda dia show supaya sekolah ni dia ajar bahasa Cina antaranya. Dia ajar bahasa Cina sebab apa? Sebab Tok Guru bagi 3 sebab. Belah-belah mana pun kita kena terima. Cina ni dia masyhur dengan perniagaan. Betul tak? Sehingga ditakuti oleh kuasa dunia sekarang ni. Pada Cina kerana antaranya isu perniagaan. Dia lebarkan. Mentaliti cara mikir tu berbeza. Dan nama Pega salah seorang anak angkat Tok Guru, keturunan Cina. Daripada Cina tu, daripada Yunan. Kebetulan dia Cina Muslim lah, 7 keturunan tu. Amo duk perhati, amo jaga daripada cara mikir berbeza. Wak kerja sungguh. Kalau makan sungguh. Kita adik-beradik ni hak tak habis semuanya kaut dia belaka. Puas hati. Tapi puas hati sebab dia wak kerja sungguh, perlu kerja. Tak akan berhenti kecuali kerja tu siap. Itu mentaliti didikan. Juga Tuhan kata, inilah peluang kita nak berdakwah. Kalau kita boleh kuasai orang kita, kalau kita pergi negara Turki contohnya. Orang Turki mari Malaysia, dia tanya apa khabar. Kita suka kan apa? Tengok. Apatah lagi kalau kita berdakwah dalam bahasa Cina pula. Ada kelebihan apa-apa adik kakak. Kita ni Arab ke, kita ni Cina ke, kita ni India ke, Siam ke, apa semua. Tak ada nilai sikit abu di Allah. Di akhirat kita nak kata hamba ni Arab ni, keturunan Abi Jahal. Di akhirat kelak. Jadi nak bawa Arab kita ni, bangsa kita tak ada. Tak laku sesen pun, 1 sen pun tak laku. Yang laku adalah
Sejauh mana semasa kita hidup kita ni, kita berhati-hati dengan perintah Allah SWT, termasuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita. Jadi sebab kehidupan kita antaranya wasilu al-arham. Apatah lagi kalau kita sebuah kerajaan, kita kena pastikan hubungan semua sekali. Kalau Selangor ni sebut je rakyat Selangor, tak kira siapa, dia kena bina hubungan, dia kena tahu. Dan kita rasa itu yang telah dilakukan oleh kerajaan sebelum ni, dan kita kena teruskan yang baik. Dunia ini khusus bagi orang Islam lah. Kita ni macam-macam mana pun, walaupun kita seronok, kita selesa dengan kehidupan dunia, dia adalah nikmat yang terputus. Dunia ni yang Allah Ta'ala beri berterusan, tak ada. Dan yang paling kita takut adalah nikmat tentang kematian. Kematian pun akan mati. Orang tengah buat jahat pun mati. Orang tengah kuliah subuh, sayang ambil antaranya 2-3 hari lepas. Maknanya sama-sama kita doa Islam khususnya dirahmat oleh Allah SWT. Jadi kita kena cari bekalan. Antara bekalan kita buat semasa kita hidup ni, buat yang terbaik, beri manfaat selain daripada ibadat khusus yang kita perlu ada sebagai bekalan kita. Salah satu cara ialah, antara pahala yang paling banyak adalah apabila kita boleh manfaat kepada secara kelompok golongan yang mendapat layanan VVIP bawah arash Allah SWT di akhirat kelak. Mula-mula sekali adalah Al-Imamul. Pemimpin ni sama ada hak paling atas, ataupun kalau negara kita kat Tok Agong, Perdana Menteri, Menteri, Ketua-Ketua, Penjawat Awam, Wakil-Wakil Rakyat, semua sekali sampai ke tahap, sampai ke kita seorang, kita juga adalah pemimpin kepada negara kita. Sebab setiap kita akan disoal, dihisab oleh Allah SWT. Kalau kita boleh buat semua tu, Nabi kata tadkhulu al-jannata bisalam, kita akan boleh masuk syurga dengan sejahtera. Itulah yang boleh sebut hanya boleh memenuhi kehendak, keinginan adik kakak lah. Jadi hamba pun akhirnya ialah hamba ni berbeza sikit berbanding dengan keluarga dan adik-adik, sehingga ialah ada kita melalui saat-saat getir lah. Kita rancang macam lain, tapi jadi macam lain. Tapi apa fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Apabila kita telah berazam, dia juga memberi makna apabila kita dah tawakal je kepada Allah SWT. Keterlibatan hamba dalam bidang politik adalah pada hamba yakin apa yang Tok Guru, dia tidak letak wadah parti sebagai alat tu duduk depan, tapi hamba yakin apa yang dia bawa adalah roh perjuangan dia tu untuk beri. Jadi kalau orang tanya sebab apa Ustaz sokong Datuk Seri Anwar, ya kalau kita ikut macam mana secara terbuka Tok Guru minta berdoa acak kali supaya rakyat Malaysia beri peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk urus negara kita. Dan alhamdulillah kita tengok hanya dalam tempoh 7-8 bulan, perhati betul-betul, terlalu banyak apa yang telah dibuat dan apa yang telah dirancang. Dan insya-Allah kita harap kerajaan perpaduan ni, sama ada daripada blok PH ataupun daripada BN, kalau kita betul-betul fokus tujuan apa kita terlibat dengan pengurusan politik, bukan kerana kita nak keuntungan dunia, bukan kita nak ambil kesempatan nak kau kekayaan hidup dengan cara mewah dengan politik. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'ala al-hinthil 'azim. Manusia apabila dia fikir nak hidup gaya mewah, dia sanggup buat apa saja, termasuk dosa-dosa yang besar, termasuk tanda tangan tentang projek-projek
yang dia sendiri tahu tentang ketirisan. Kerana rasuah dan ketirisanlah antara faktor utama gaya hidup melarat. Sebab tak ada duit. Jadi apabila rasuah kita boleh benteras, kita boleh perangi sebaik mungkin. Apabila tidak adanya ketirisan, maka pilihan khazanah negara. Tanggungjawab sesebuah negeri dan negara, khazanah yang ada adalah untuk pastikan kemudahan asas itu disediakan kepada seluruh rakyat. Sama ada untuk negeri. Ulangi insya-Allah 12 hari bulan hari Sabtu. Kita turun awal-awal. Tok Guru amat tengok dia istiqamah sama. Termasuk masa nak pilihan raya, nak mengundi. Dia keluar awal. Kita ada kerja lain, letak lama 2, lama 3, lama 4. Lama 1, 12 hari bulan, hari Sabtu, pagi-pagi, lepas maya subuh. Kalau perlu makan sikit, turun untuk ke tempat mengundi. Yakin insya-Allah pilihan kita adalah pilihan yang tepat apabila adik kakak di DUN ini memilih Puan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu dia terbaik daripada Ustaz Nik Omar, sahabat-sahabat semua. Kalau sebelum ini Allahyarham ya, Tok Guru Nik Aziz sendiri menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita bersyukur hari ini juga Ustaz Nik Omar juga turut juga menyokong seperti mana yang dikatakan oleh ayahnya ya, Tok Guru Nik Aziz, untuk memberi peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Dan hari ini kita boleh melihat sendiri dengan sedaya upaya, dengan usaha, dengan strategi, dasar inisiatif yang diperkenalkan, hala 7 yang jelas yang baru saja dilancarkan oleh Perdana Menteri kita boleh percaya dan yakin bahwa kita berada di landasan yang tepat. Yang di Pertuan Agong juga menyatakan bahwa negara kita berada di dalam landasan yang tepat, pentadbiran yang baik, tata kelola yang baik dengan adanya kerajaan perpaduan ini. Jadi terima kasih sahabat semua kerana bersama dengan Orang Innova Channel. Sekiranya anda juga mau memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti walaun-walaun lebay-lebay, yang sapu bersih ya, hitam hati mereka apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Innova Channel, saya kita berjumpa lagi. Sekian, bye-bye.